bekalan minyak itu sendiri sudah menjadi satu persoalan, terutama sekali untuk peniaga-peniaga kecil. Isu ini memang antara yang hangat diperkatakan sekarang ini, terutamanya berkenaan dengan minyak masak paket ini. Kerana itu saja minyak masak yang diberi subsidi sekarang ini, yang botol-botol lain itu harganya sudah meningkat ikut pasaran. Jadi kita nak cakap sikit sebanyak berkenaan dengan inflasi ini, bagaimana kita boleh mengadaptasikan diri kita dengan keadaan situasi semasa. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Profesor Mahir Dr. Baharom Abdul Hamid selaku penganalisis ekonomi Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam bersama kita untuk bercakap berkenaan dengan topik ini. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Syahida. Prof, bila Prof selalu ke studio, kita bersedia untuk berbincangan yang terbuka. Inflasi merupakan salah satu daripada fenomena ekonomi global moden dalam jangkaan 30 tahun baru kita dengar, sebab mungkin selepas Amerika Syarikat menukar kebergantungan pada nilai emas. Jadi selepas tu wujudlah inflasi. Inflasi ini bolehkah kita menanganinya? Bolehkah kita mengatasinya ataupun kita harus biarkan saja supaya ia mengalami naik dan turun dengan sendiri? Okey, Terence, satu soalan yang amat menarik. Inflasi ini adalah sebahagian daripada kitaran ekonomi. Setiap 10 hingga 15 tahun kita menghadapi apa yang kita panggil pengembangan dan penguncupan ekonomi. Apabila ekonomi menguncup, maka apa yang akan berlaku adalah pengangguran akan meningkat, harga barang akan turun atau kita panggil deflasi. Sebaliknya, keadaan seperti mana dihadapi oleh Malaysia sekarang, yang mana ekonomi kita mulai pulih. Apabila kita pulih, maksudnya pengangguran turun, guna tenaga naik, orang sudah mulai mempunyai wang. Apabila orang mempunyai wang, maka permintaan bertambah. Apabila permintaan bertambah, penawaran masih ditakuk lama, maka ini akan menyebabkan inflasi. So, inflasi ini adalah sebenarnya satu petanda positif ekonomi itu tengah berkembang. So, dia part and parcel. Namun, kita tak mahu inflasi yang terlampau. Yang itu yang kita tak mahu. So, balik kepada tadi, inflasi ini adalah satu petanda bahawa ekonomi Malaysia sedang berada di landasan yang sebenar. Jadi, apabila inflasi berlaku, inflasi ini dalam bahasa muda apabila wang yang banyak mengejar barangan yang sedikit, maka terpaksalah kerajaan ataupun bank negara melaksanakan beberapa polisi untuk memperlahankannya. Maka inilah kita panggil polisi fiskal oleh kerajaan dan polisi monetary oleh bank negara. Seperti dilakukan oleh bank negara baru-baru ini, menaikkan OPR, ini sebenarnya untuk memperlahankan inflasi. Namun keadaan sekarang sudah agak berbeza, dinamik. Dulu-dulu orang tak berbincang mengenai inflasi. Sekarang zaman media sosial, semua orang menjadi pakar ekonomi dan kadang-kadang ada beberapa argumen yang kurang tepat dan mereka diapi-apikan, ditakutkan dan ditambah dengan argumen yang tidak berapa tepat. Jadi untuk mukadimah permulaan, biar saya jelaskan, inflasi adalah petanda ekonomi Malaysia berkembang di landasan yang terbaik. Jadi jangan terlalu gusar. InsyaAllah pihak kerajaan, pihak bank negara sedang memantau, sedang memastikan apa yang harus dilakukan. Baik, itu satu mukadimah yang memberi harapan, Prof. Tapi dalam senario global sekarang ini, bukan sahaja wang yang terlalu banyak mengejar barang yang terlalu sedikit. Namun pengeluaran barang itu pun adalah suatu yang berada dalam keadaan terumbang-ambing disebabkan oleh rantaian bekalan makanan tadi. Terganggu disebabkan oleh peperangan dan juga harga minyak yang semakin turun naik tidak tentu hala. Adakah ini menjadi satu fenomena baru yang belum pernah kita alami daripada rantaian gelombang inflasi sebelum ini? Ini adalah satu perkara yang pernah kita alami. Macam saya katakan tadi, mungkin benda ini tidak pernah diceritakan. Yang pertama kita kata disebabkan permintaan, itu apa yang kita panggil demand pull inflation. Maksudnya inflasi yang disebabkan permintaan yang mendadak. Tetapi kali ini diburukkan sedikit dengan apa yang dipanggil cost push inflation. Macam Terence kata tadi, kos mengeluarkan barangan meningkat disebabkan harga input meningkat, minyak masak meningkat, minyak petrol meningkat dan segala-galanya meningkat. Maka kita ada double trouble kat sini. Ini yang kita harus pastikan. Namun kalau kita lihat trend semasa,
sudah mula menunjukkan kestabilan. Harga minyak sawit dunia sudah turun ke RM3,800 dan harga petrol sudah mulai turun bawah 100 USD satu tong. Maka ini menjadikan bahawa keadaan global adalah kembali perlahan-lahan menjadi stabil. Jadi yang harus kita pastikan sekarang adalah demand pull inflation itu tidak terlalu melampau dengan memastikan penawarannya naik. Okey, jadi inflasi kita akan dapat saksikan kesan positifnya nanti, bukan sekarang. Tapi sekarang ini isunya adalah mereka yang tersepit disebabkan oleh inflasi yang berlaku sekarang ini. Untuk mereka yang mempunyai wang yang banyak, tak apa, mereka mungkin boleh menyimpan dan juga membayar lebihan mungkin pinjaman yang disebabkan kos kenaikan OPR dan sebagainya. Tapi mereka yang tidak mampu ini, bagaimana Prof? Mereka ingin menangani situasi yang agak-agak orang kata menggusarkan mereka sekarang ini. Betul Syahidah. Apabila inflasi berlaku, yang berlaku adalah kuasa membeli kita menurun. Jadi apabila kuasa membeli kita menurun, maka sudah pastinya kita harus memastikan kita melakukan perancangan. Perancangan memang orang kata is easier said than done. Tapi ini adalah sekadar satu nasihat. Jadi kita mengutamakan keperluan. Kita utamakan keperluan berbanding dengan kemahuan. Jadi jika kita nak melakukan sesuatu perbelanjaan, maka kita pastikan perbelanjaan itu disalurkan kepada apa yang perlu. Kita utamakan keperluan, kemahuan ni kita tolak ke tepi dulu. Apabila kita telah stabil kembali, insya-Allah kita boleh. Yang kedua, jika menghadapi sebarang kesukaran, berhubung dengan pihak institusi perbankan, institusi kewangan pada awal ini. Kita juga ada agensi kaunseling AKPK. Jangan tunggu sehingga terlewat. Jangan tunggu sehingga terjerat apabila notis bankruptcy datang, maka keadaan akan menjadi sulit. Berhubung dengan pihak institusi perbankan, cuba reschedule balik agar kita ada peluang bernapas untuk mereka yang di luar sana yang menghadapi kesukaran untuk membayar pembiayaan atau pinjaman. InsyaAllah pihak perbankan boleh bekerjasama. Jika tidak, hubungi AKPK. Apa yang berlaku adalah selalunya rakyat menunggu sehingga satu keadaan yang terlalu sulit menghadapi notis bankrupt dan sebagainya, itu sudah terlewat. Maka nasihat saya buat masa ini, lakukan perbelanjaan kewangan dengan baik, utamakan keperluan, ketepikan kemahuan. Apakah keperluan yang perlu mereka utamakan dalam menguruskan semula perbelanjaan seharian? Okey, apa yang penting sekarang ni, semua kena letakkan food on the table. Maka kita utamakan makanan dan juga keperluan utama. Apabila kita mengutamakan makanan, begitu juga kita utamakan makanan yang sepatutnya. Kurangkan untuk keluar ke restoran mewah ataupun restoran-restoran yang mengenakan charge yang tinggi. Kopi berjenama. Kopi berjenama sebagai contoh. Kita mungkin kena ubah. Nanti kalau saya sebut jenama, takut ada yang marah nanti. Kita mengubah daripada kopi berjenama ke kopi tempatan. Kita mengubah daripada beras yang ni kepada beras tempatan dan sebagainya. Dan ini juga akan ditranslatekan kepada perkara yang lain. Seperti mana kenderaan. Jika kita mempunyai kemahuan memiliki kenderaan yang mewah, pastikan kita memiliki kenderaan yang sepatutnya, mungkin kenderaan nasional yang mempunyai pembiayaan yang lebih rendah dan bayaran bulanan yang lebih mampu kita bayar. Okey. Bila cakap berkenaan inflasi ini, sementara Bank Negara Malaysia dijangkakan sepatutnya akan mengumumkan kenaikan lagi OPR, ada merata-rata ejen kereta di luar sana yang mencadangkan untuk beli kereta sekarang ini sebab OPR rendah, beli rumah, ambil loan ke bagaimana. Pandangan Prof berkenaan dengan situasi ini. Seperti mana saya katakan tadi, memang kita jangkakan OPR ni akan mengalami dua lagi kenaikan. Seperti mana penganalisis meramal, sebab kita punya kadar faedah masih lagi ditakuk yang agak rendah, 2.75. Dan jika mengalami kenaikan pun, dia akan sekitar 3, maksimum 3.25. Balik kepada pengeluar kereta, penjual kereta, mereka hanya ingin melakukan perniagaan. Ukur baju di badan sendiri. So balik kepada peminjam, balik kepada rakyat, mereka harus memikirkan bahawa adakah mereka mempunyai kemampuan jika OPR ini dinaikkan. So balik kepada OPR, ada juga cadangan di luar sana yang saya rasa cadangan yang amat baik. Ketika Bank Negara menaikkan OPR, Bank Negara tidak pernah mewajibkan bahawa bank harus menaikkan.
Itu bukan wajib. Betul. Dan apatah lagi dikala pihak perbankan, khasnya perbankan Islam, melaungkan apa yang dipanggil value-based intermediation, maka inilah ketikanya pihak perbankan memberikan sedikit sumbangan sosial. Apa salahnya kalau pihak perbankan mengatakan bahawa untuk golongan B40 ini, kita tidak akan menaikkan. Walaupun bank negara menaikkan OPR, tetapi bank sanggup absorb kos ini. Jangka masa panjang, orang akan lebih berterima kasih kepada pihak perbankan dan akan lebih menghargai bank juga yang akan untung pada jangka masa panjang. So ini adalah masanya bank melakukan sedikit pengorbanan untuk golongan B40 dan mungkin M40. Tapi kita melihat, Prof, sepanjang tempoh pandemik pun harga saham setiap bank tidak pernah jatuh terlalu mendadak. Bank selalu untung, Prof, dan tak pernah rugi. Saya setuju, Terence. Kita pernah beberapa kali bincangkan hal ini. Itu yang saya katakan. Pihak perbankan tidak boleh berselindung di balik tabir mengatakan ini akan meletakkan tekanan. Sebab sekarang di public domain, keuntungan dilakukan oleh pihak perbankan, yang diterima oleh pemegang taruh, yang diterima oleh pihak pengurusan atasan, public knowledge. Maupun begitu, nilai dividen untuk saham mereka tak pernah naik pun. No comment. I cannot comment this. Baik, itu perbankan, Prof. Kalau kita melihat kepada laporan kita sebentar tadi secara ringkas, keperluan hidup untuk golongan B40 ini hari ke hari, Prof, sebab mereka adalah peniaga kecil. Jadi apakah nasihat yang boleh Prof berikan kepada peniaga-peniaga kecil, mereka hidup paycheck to paycheck sehari demi sehari, kerana peniaga-peniaga seperti ini ramai sebenarnya di Malaysia. Saya kat sini saya nak ada dua perkara yang saya nak. Yang pertama saya ingin nasihatkan dan memberi sedikit dorongan dan galakan kepada peniaga kecil. Ini adalah ketika ekonomi kita sedang berkembang. Harap dapat menggunakan ruang dan peluang ini. Jika perlukan sebarang bantuan, sebarang pembiayaan, hubungi agensi yang berkaitan. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Kita kena melakukan inisiatif sendiri. Yang kedua, saya ingin melihat agensi-agensi ini juga harus turun ke padang. Apatah lagi agensi-agensi seperti Majlis Amanah Rakyat, agensi seperti SME Bank, agensi seperti lembaga zakat dan wakafnya. Jangan tunggu rakyat datang, kembali ke bawah. Yang ketiga, saya ingin melihat, kalau dulu kita melihat ada Jabatan Penerangan yang selalu melakukan propaganda, menjelaskan langkah kerajaan dan sebagainya. Sekarang ini agak suram sikit, harus menggunakan media sosial yang baru. Jelaskan kepada rakyat apa itu inflasi, kenapa bank negara kena naikkan OPR, apa akan berlaku. Beri penjelasan sebelum orang memberi penjelasan yang salah dan rakyat menjadi marah. Viralkan TikTok ini. I'm going to do the same. I'm going to cut this potong ini untuk tampal di TikTok. Terima kasih Prof Zubita hari ini untuk kongsi berkenaan dengan topik inflasi. Itu saja kesempatan ada.